PAS hanya tunggang isu edendum, tidak layak jadi teladan perjuangan Islam. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Timbalan Presiden Amanah Dr. Mujahid Yusof Rawah melancarkan kritikan keras terhadap PAS dalam satu kenyataan baru-baru ini. Menurut beliau, PAS kini dilihat sebagai parti yang hanya menunggang isu adendum dan menggunakan platform seperti Himpunan Solidariti Najib untuk tujuan politik sempit. PAS sekali lagi menjadi perhatian apabila menyertai Himpunan Solidariti Najib yang dikatakan lebih menjurus kepada medan untuk menyerang Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mempertahankan imej Najib Razak yang kini menjalani hukuman penjara akibat skandal rasuah. Mujahid menegaskan bahwa tindakan ini tidak mencerminkan prinsip Islam yang sering dijadikan slogan oleh PAS, malah lebih kepada memperjuangkan kepentingan politik parti tersebut. Mujahid turut mengaitkan pendekatan PAS ini dengan politik Machiavelli, di mana matlamat menghalalkan cara. Dalam kenyataan beliau, Mujahid mendakwa PAS menggunakan prinsip hukum Islam secara selektif mengikut keperluan dan agenda politik mereka. Pendekatan ini, menurut beliau, bukan sahaja merosakkan imej Islam tetapi juga mencetuskan polemik yang menggugat kestabilan negara. Mujahid turut mengingatkan rakyat bahwa PAS sebelum ini merupakan pengkritik tegar Najib Razak semasa skandal 1MDB memuncak, tetapi kini menunjukkan sikap oportunis dengan menyokong Perhimpunan Solidariti untuk bekas Perdana Menteri tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan tentang kejujuran PAS dalam memperjuangkan nilai Islam yang sebenar dan konsistensi mereka dalam pendirian politik. Tindakan PAS meneruskan Himpunan Solidariti itu, walaupun diarahkan oleh pihak polis untuk membatalkannya, juga mendapat kecaman. Langkah tersebut dianggap membuktikan kesediaan PAS untuk mengutamakan kepentingan politik berbanding undang-undang dan prinsip Islam. Mujahid menyifatkan tindakan itu sebagai bukti bahwa PAS tidak layak menjadi teladan sebagai parti yang memperjuangkan Islam, apatah lagi sebagai parti yang mengangkat perjuangan Melayu. Mujahid turut menyeru rakyat supaya berwaspada terhadap PAS yang menurut beliau kerap berubah-ubah pendirian berdasarkan kepentingan politik semasa. Beliau menegaskan bahwa hanya melalui perpaduan dan politik yang berprinsip, kestabilan dan keharmonian negara dapat dipelihara. Sebenarnya tindakan PAS ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan bagi pemerhati politik. PAS telah beberapa kali dikecam karena sikapnya yang dianggap oportunis dalam menangani isu-isu besar. Sebagai contoh, hubungan PAS dengan Najib telah melalui fasa-fasa yang penuh kontroversi. Ketika skandal 1MDB memuncak, PAS lantang mengkritik Najib dan mempersoalkan kredibiliti beliau sebagai pemimpin. Namun, selepas penubuhan muafakat nasional, hubungan antara PAS dan UMNO termasuk Najib menjadi lebih erat. Sokongan PAS terhadap Najib dilihat sebagai usaha strategik untuk memperkukuhkan kedudukan mereka dalam kalangan pengundi Melayu, walaupun ia bertentangan dengan pendirian mereka sebelum ini. Selain itu, Perhimpunan Solidariti ini juga menimbulkan persoalan sama ada PAS benar-benar ikhlas menyokong Najib atau sekadar menggunakan isu ini sebagai platform untuk memperkuatkan kedudukan politik mereka. Perhimpunan tersebut bukan saja menjadi medan untuk menyerang Kerajaan Perpaduan dan Anwar Ibrahim, tetapi juga dilihat sebagai satu usaha untuk mengekalkan sokongan terhadap UMNO lama yang masih menjadi simbol kekuatan politik Melayu tradisional.
Dalam hal ini, ramai pemerhati politik berpendapat bahwa PAS sebenarnya lebih berminat untuk mengekalkan relevansi politik mereka berbanding mempertahankan nilai-nilai Islam yang mereka sering canangkan. Tindakan PAS ini juga mencetuskan perdebatan dalam kalangan parti-parti politik pembangkang. Hubungan PAS dengan rakan-rakan gabungan mereka seperti Bersatu dan Gerakan dalam Perikatan Nasional turut dipersoalkan. Adakah PAS benar-benar committed kepada agenda Islam dan Melayu, atau adakah mereka sekadar menggunakan platform Perikatan Nasional untuk kepentingan politik mereka sendiri? Dalam konteks ini, ada penganalisis yang berpendapat bahwa pendekatan PAS ini boleh merosakkan kestabilan dalam kalangan pembangkang, terutamanya jika isu-isu seperti ini terus menimbulkan ketegangan antara parti-parti yang bersekutu dengan mereka. Tambahan pula, pendekatan PAS yang sering menggunakan isu-isu agama dan bangsa untuk kepentingan politik turut mendapat kritikan daripada golongan ulama muda yang mula mempersoalkan kejujuran parti tersebut dalam mempertahankan prinsip Islam. Ada yang berpendapat bahwa tindakan PAS ini lebih kepada untuk menjaga pengaruh politik mereka dalam kalangan pengundi Melayu dan bukannya untuk mempertahankan nilai-nilai Islam sebenar. Situasi ini menimbulkan persoalan sama ada PAS masih layak menjadi suara perjuangan Islam di Malaysia, atau adakah mereka kini lebih kepada sebuah parti politik yang menggunakan agama sebagai alat untuk meraih sokongan. Keadaan ini menjadi lebih rumit apabila PAS terus menyerang kerajaan perpaduan melalui pelbagai platform termasuk ceramah politik dan perhimpunan awam. Serangan-serangan ini sering kali bersifat kontroversi dan kadangkala berunsur fitnah yang menimbulkan persoalan tentang sejauh manakah PAS benar-benar berpegang kepada prinsip-prinsip Islam yang sebenar. Dalam konteks ini, rakyat perlu menilai sendiri sama ada tindakan PAS ini mencerminkan nilai-nilai Islam atau sekadar agenda politik sempit. Akhir sekali, persoalan besar yang perlu kita tanya ialah kemana hala tuju PAS sebenarnya? Adakah mereka masih relevan sebagai parti yang memperjuangkan Islam dan Melayu, atau adakah mereka kini hanya sebuah parti politik yang oportunis? Bagaimanakah rakyat, khususnya pengundi Melayu Islam, harus menilai tindakan-tindakan PAS yang semakin hari semakin kontroversi? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Adakah PAS masih layak menjadi suara perjuangan Islam di Malaysia, atau ia hanya parti oportunis yang menggunakan agama untuk tujuan politik? Apa pendapat Anda? Sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Current Sphere MY, dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih.